Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Pada Allah jua kita mohon segala pertolongan di atas tiap-tiap urusan dunia maupun urusan di hari akhirat. Selawat dan salam bagi junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal masjid kita, kemudian ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. Muslimin muslimah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dua potongan ayat Al-Quranul Karim yang kita baca pada malam ini. Bagi saya ma'ruf ayat yang kita baca ni, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat ni kita ambil potongan ayat ni pun sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah baca ayat ni lepas pada semaya, maka kita pun ambil potongan ayat ni, kita baca tiap-tiap kali lepas kita semaya, kita baca ayat ni. Namun di sebalik ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musyrikin Quraisy di Mekah. Bila Nabi berhadapan dengan musyrikin Quraisy di Mekah, termasuklah pak saudara Nabi, sepupu sepapak Nabi dan anak beranak Nabi di Mekah. Bila Nabi bawa satu dakwah supaya manusia ini sembah hanya Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lalu tu apa yang Nabi SAW bawa ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dipersoalkan oleh musyrikin Mekah. Dia tanya kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Ya Rasulullah,
sif lana rabbak, dia kata. Ya Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, sif lana rabbak. Hakmu suruh kami sembah Tuhan kamu Allah. Tu kami tak nampak kelih dia tu macam mana. Yang kami sembah tiap-tiap hari adalah apa yang kami tengok datuk dan nenek moyang kami sembah, iaitulah 360 berhala keliling kelala Kaabah. Hak tu hak kami sembah Tuhan kami. Kami boleh tengok dia macam mana, rupa dia macam mana, hidung mulut dia macam mana, ada duk diri kau bercakap kau macam mana, kami boleh nampak. Adapun apa yang kamu suruh kami sembah ni berlawanan dengan apa hak kami buat ni, macam mana kami nak terima? Sif lana rabbak, dia kata. Ya Muhammad, mu tolong royak kepada kami macam mana sifat Tuhan kamu. Tolong royak kepada kami. Ya orang Mekah ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala tu ada. Dia tahu. Dia tahu. Abu Jahal, Abu Lahab, semua dia tahu Allah Ta'ala tu ada. Dia tahu juga bahawasanya Allah Ta'ala itulah yang buat langit dengan bumi. Dia tahu 7 lapis langit bumi, memperjalankan langit dan bumi. Dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala yang buat. Dia tahu. Bukti dia dalam ayat Quran, Allah Ta'ala royak ke Nabi SAW, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya tu. Muhammad, ya Rasulullah, jika sekiranya kamu tanya kepada mereka ini, pokok musyrikin ni, tak kamu tanya kepada mereka, siapakah yang buat langit dengan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya dia kata Allah. Nescaya dia kata Allah. Tapi bila Nabi SAW suruh sembah tertentu Allah, ni tak boleh nak terima. Ni tak boleh nak terima. Pasal dia duduk tengok tok dengan nenek moyang dia duduk sembah batu berhala. Dia celak-celak mata, dia tengok tok mak ngayah dia, nenek moyang dia duduk sembah batu berhala. Maka sampai ke besar dia sembah batu berhala. Bila Nabi suruh sembah Allah, dia kata tak boleh nak terima. Pasal Nabi suruh sembah Allah Ta'ala tu Tuhan yang Maha Esa. Nabi suruh sembah Allah. Lalu tu bila dia royak ke Nabi SAW, dia kata, cuba royak gak Tuhan kamu, awak kamu suruh sembah ni, Allah Ta'ala kamu suruh sembah ni, macam mana dia? Macam mana dia, sifat dia macam mana? Lalu Nabi SAW dia kata, wa ilahukum ilahun wahid. Ni turun ayat ni. Ayat kita dah ambil buat baca wirid tiap-tiap kali lepas mayat. Kita memperakui bahawasanya Allah Ta'ala ni Tuhan yang Maha Esa. Tertentu pada ibadat kita tidak ada lain daripada Allah. Kita sembah hanya kepada Allah. Allah Ta'ala waktu ayat ni, wa ilahukum ilahun wahid, dan bermula Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ni tak boleh terima ni. Sebut kata ilah, kita duk mengucapkan, ibu ayah sekalian, 2 kalimah syahadah kita mengucapkan dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tiada ilah. Tidak ada ilah illallah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan ilah melainkan Allah. Ilah ni pada sisi orang Arab ma'ruf, diketahui sebut ilah ma'luh, al-ma'luh. Apa dia? Al-mustahiqu lil ibad. Batu kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan, kita iktikad dalam diri kita bahawa tiada Tuhan ni al-mustahiqu lil ibad. Tiada Tuhan tertentu pada ibadat, hanya pada Allah je ibadat. Kita iktikad gitu kan. Lalu tu hak inilah yang musyrikin Mekah tak boleh nak terima. Adapun Allah dia kenal, kuasa Allah dia tahu, apa yang Allah Ta'ala buat, adanya dia, ada langit bumi, dia Allah Ta'ala buat dia tahu. Kalau kita ingat balik sejarah penurunan surah Al-Fil, surah gajah tu kan, surah gajah,
Bila kita ingat balik sejarah dia, Allah Ta'ala waktu turun surah gajah ni disebabkan apa? Tentera bergajah, tentera Abrahah daripada Yaman mari ke Mekah, mari nak perombak, nak perutuh Kaabah di Mekah ni, nak punggah wak kelik di Yaman. Wak kelik ke Yaman Kaabah. Pasal apa? Dia tengok raja ni, dia tengok di Mekah ni dulu tak ada orang. Dia kata ramai orang pergi Mekah. Mekah ni jadi maju daripada Yaman ni. Ada hebat Mekah ni kerana ada Kaabah, dia kata. Pagak dia pergi hantar tentera bergajah dia ni pergi di Mekah, kemudian nak perutuh Kaabah, kemudian nak punggah buat klik ke Yaman. Pada ketika itu semua orang takut, termasuk pemimpin-pemimpin pembesar di Mekah, semua takut. Klik menusuk dalam rumah, ngadah masing-masing menusuk dalam rumah. Tak boleh nak buat apa. Tentera yang sangat ramai, tentera yang sangat kuat, tak boleh nak buat apa. Lalu tu dia buat apa? Pada ketika itu tak boleh nak buat apa-apa. Semua orang kufur pada masa tu buat apa? Berdoa kepada Allah. Disebut Baitullah, 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 dia kata. Rumah Allah, rumah Allah. Apa mana rumah Allah? Apa tak sembah Allah? Dia tak boleh nak terima bahawasanya Allah Ta'ala tu tertentu pada sembah ni, tak boleh nak terima. Sebab tu Allah Ta'ala cerita juga dalam surah Yunus. Surah Yunus, perangai sifat orang yang kufur hak perlu kita ambil iktibar, kita kena ambil pengajaran, termasuk diri hamba kena ambil pengajaran ni. Dia kena ambil pengajaran. Pasal kita ni, dia dulu orang Arab, ada orang Arab, walaupun orang Arab, bila Nabi baca Quran, ada Nabi cerita suruh sembah Allah, dia orang Arab, sebut kata bila Nabi kecek tu dia faham dah. Nabi kecek dia faham dah, muka orang Arab. Paharak dia tu bukan Arab yang fasih. Faham tak? Lepas tu pula bila turun ayat Quran pula dalam bahasa Arab. Sudah tentu dia faham. Tapi bila faham pun, orang Arab sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak wi cerah, tak nampak tuan-tuan. Ibu ayah sekalian, Allah Ta'ala tak wi cerah, tak nampak. Tak nampak. Tak nampak apa dia? Tak nampak hidayah, tak nampak iman dan Islam, tak nampak. Kalau Allah Ta'ala tak wi cerah. Adapun kita ni tidak orang Arab. Lepas tu pula hak belajar bahasa Arab ni pula tak ramai. Faham tak? Lepas tu pula setengah pada orang Melayu ni pula ada sebut perkataan Arab sepatah pun tak faham. Hak dia duk baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar pun tak faham. Ada. Duk mengucap asyhadu an la ilaha, tak faham. Tapi Allah Taala wi nampak cerah dia. Nampak cerah. Boleh mari semaya, sukarela semaya. Ada tu faham tak? Sukarela semaya pula semaya jemaah bahasa Arab tak faham. Tu Allah Ta'ala wi nampak cerah. Sebab itu kita bila Allah Ta'ala wi nampak cerah begini, dalam semaya tu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu tolong tambahkan kami ni, tolong tunjukkan kami ni jalan yang benar, jalan yang lurus, iman dan Islam itulah. Pak kita ada dah iman dan Islam, wi nampak cerah lagi atas iman dan Islam kita. Wi nampak cerah lagi. Tu pak kena kata alhamdulillah. Zikir tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang kita baca kepada dia, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Kita baca kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas nikmat iman dan Islam. Dan kedua nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang terbesar bagi kami, dan cukuplah bagi kami kedua-dua nikmat ni saja. Kita baca duk puji pada Allah Subhanahu wa taala. Tu tidak orang Arab pun bila Allah Taala wi nampak cerah kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita Allah Taala wi nampak cerah, mudah-mudahan Allah Taala wi kekal cerah kita, dan kau sehari kau tambah cerah, kau sehari kau cerah sampai ke mati insya-Allah, mudah-mudahan. Tu dia. Maka orang apa dia? Anda sebut, Allah Taala sebut dalam surah Yunus. Perangai orang kafir hak kita kena ambil iktibar pengajaran ni. Allah Taala cerita ayat panjang surah Yunus ayat yang ke-22. Cerita dia Allah Taala cerita
manusia ni ada yang bila dia nak pergi belayar di satu tempat, dia naik kenderaan di atas air yang pelbagai kenderaan, sama ada kecil ataupun besar. Lalu tu Allah Ta'ala datangkan angin yang laju menyebabkan bot dia tu boleh bergerak laju. Berkali dulu tak ada enjin, wallahu alam, kita pun tak tahu. Berkali lah tak ada enjin. Dulu zaman Nabi SAW tak ada enjin, berkali lah ada. Berlayar ada, tunggu angin lagi. Maka bila angin bertiup laju, bot dia boleh bergerak. Maka sifat dia pada ketika itu, ini orang kafir. Pak kita orang Islam jangan tiru hak ni. Bila angin bertiup laju, mudah kata bila dia dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa farihu biha, dia bergembira sehingga dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah, bergembira, bersukacita dengan apa? Dengan kelebihan yang ada pada hari itu. Ja'atuhum rihun asifun, tiba-tiba Allah Ta'ala wak mari satu angin yang kuat. Tadi angin laju dengan angin kuat lain. Ada angin laju, angin kuat lain. Ni angin kuat ribut. Ada ribut. Allah Ta'ala wak mari angin ribut serta merta tiba-tiba. Waja'ahumul mawju min kulli makan, dan Allah Ta'ala wak mari daripada angin tu datanglah gelombang gelora di lautan itu daripada arah yang berbagai-bagai. Wa dhannu annahum uhita bihim, lalu dia kata bahawasanya diri mereka ini berada dalam mara bahaya. Nak cerita perangai orang kafir ni, orang yang tak kenal, orang yang bongkok, orang yang sombong, orang yang durhaka buat maksiat banyak kepada Allah. Bila Allah Ta'ala letak dia dalam mara bahaya, dia ingat bahawa kita ni dalam mara bahaya. Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Orang kafir bila duduk dalam mara bahaya, maka dia berdoa kepada Allah, menyeru Allah pada ketika tu. Sebelum ni tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal, tak sebut nama Allah, bahkan nak sujud apatah lagi, jauh ibu ayah sekali jauh. Tapi bila Allah Ta'ala wak mari mara bahaya, da'awallah mukhlisina lahuddin, dia berdoa kepada Allah seolah-olah dia ni orang yang paling ikhlas, menyatakan bahawa tidak ada Tuhan yang boleh tolong dia melainkan Allah, dan tidak ada Tuhan yang kita boleh minta tolong melainkan Allah. Tu dia, da'awallah mukhlisina lahuddin. La in anjaitana lanakunanna minasyakirin. Tuhan, kalulah mu tolongku pada ketika ni, nescaya sampai darat kat gi, aku akan jadi orang yang bersyukur. Dengan kata lain, aku beriman padamu. Aku beriman padamu ya Tuhan. Falamma anjahum, Allah Ta'ala kata falamma anjahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Allah Ta'ala kata bila mana Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, bila siapa darat, bila siapa je darat, yabghuna fil ard, mereka merebokkan perangai hak dulu, durhaka, buat maksiat, lupa dah Allah. Bila Allah Ta'ala selamatkan dia, yabghuna fil ard, banyak merebokkan perangai-perangai lama, bighairil haq, dengan jalan yang tiada sebenar, dengan jalan yang tidak betul lah. Maka kita apa dia dalam Islam, Nabi SAW ajar kita dalam hidup kita tak boleh lari daripada dua sifat ni. Kita kena ada dua sifat ni, kita kena ada. Jangan pernah kita hilangkan dua sifat ni dalam diri kita. Apa dia? Yang pertama sekali, sifat syukur. Sifat syukur kita kepada Allah. Tiap kali kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah. Nikmat ni kita kata nikmat bukan kita boleh makan sedap, kita boleh duduk atas kursi sedap, kita boleh naik kereta sedap, bukan hak tu nikmat. Hak tu nikmat juga, tapi bukan hak tu je nikmat. Sebut kata nikmat bila mana Allah Ta'ala menolong kita, menolong telinga kita daripada mendengar benda yang tidak baik. Nikmat pertolongan Allah. Menolong mulut kita daripada kecek benda hak tidak betul. Menolong mata kita daripada melihat benda hak tidak patut kita lihat. Menolong kaki dan tangan kita, menolong hati dan fikiran kita.
Bila kita boleh ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kita ingat itu pertolongan, nikmat daripada Allah. Kita boleh mari sujud, boleh duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang orang ni ada hak tak mih baca Quran. Tak mih dia baca Quran. Ada orang tak mih dia duduk berzikir semua. Tak mih dia duduk berselawat kepada nikmat ni. Maka terima nikmat, kata alhamdulillah, puji-puji bagi Allah, daripada Allah belaka. Allah Taala beri, tak ada hak kita. Hak inilah ihsan, hak kita kena didik dalam hati kita. Adapun iman Islam kita ada dah, iman dan Islam. Adapun ihsan hak ni hak duk turun naik semua ni. Ada hak duk gapo dia? Hak kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ini ihsan, kena didik. Yang kedua, sifat sabar. Sifat yang kedua, sifat sabar. Dalam hidup kita tak boleh kita lari daripada sifat sabar. Apa dia sabar? Iaitu bila kita ditimpa musibah, bila kita menerima arahan daripada Allah, bila kita dengar larangan daripada Allah, itu semua memerlukan kesabaran. Tak gitu kan? Kita terima, kita dengar arahan daripada Allah Ta'ala suruh kita semaya, kena sabar. Sabar dalam menunaikan taat, mana kata kena tebang, kena usaha keras sungguh, supaya apa? Kita boleh menunaikan taat kepada Allah. Bila kita dengar ada larangan daripada Allah, tak boleh kita buat begini, kena sabar. Sabar tu dengan cara berak kena dengan cara kita tahan diri kita daripada melakukan, sabar atas diri kita. Bila kita menerima musibah, kita pun kena kata apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu orang beriman kadang-kadang ada Allah Ta'ala uji dia dengan musibah. Allah Ta'ala uji dia dengan musibah. Allah Ta'ala uji dengan musibah. Sebab apa? Dengan jalan musibah lah dia boleh kembali kepada Allah. Tidak gitu kan? Kalau orang ni dah, ada orang dengan jalan musibah dia boleh ingat pada Allah. Allah Ta'ala suruh semaya, Allah Ta'ala suruh baca Quran, ada suruh selawat ke Nabi. Allah Ta'ala suruh selawat ke Nabi ke dah? Tak buat ke satu, tak buat. Tiba-tiba Allah Ta'ala buat mari pak musibah sekali, sakit tak boleh nak bangun. Tuan muda lagi, tiba-tiba sakit tak boleh nak bangun. Kena stroke tak boleh nak bangun. Maka duk ingat pada Allah. Masa tu kena ingat, kan mati tak semaya lama dah ni, kena qada. Dah patut dengar orang azan, ambil semaya dekat-dekat nak semaya. Dengan jalan tu Allah Ta'ala nak kembalikan orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita bila terima musibah, kita kena ingat pada Allah. Bila diselamatkan daripada musibah, Allah Ta'ala gantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala tarik. Maka kita kena kata apa? Alhamdulillah, mula-mula sekali. Kena ingat pada Allah Ta'ala mula-mula. Yang jadi serupa orang kafir. Taing mana apa dia dalam keadaan susah, ingat pada Allah. Tapi bila selamat daripada kesusahan, terus lupa Allah, tak ingat langsung Allah. Jangan buat begini. Ni pesanan daripada pada saya dan tuan-tuan sekalian lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik, sambung hak tadi. Allah Ta'ala kata, bermula Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Hak inilah yang patut disembah. La ilaha illahu, tiada ilah, tiada ilah illahu, kecuali dia. Tiadalah ilah, tiadalah Tuhan al-mustahiqu lil ibad, tiadalah Tuhan yang tertentu pada ibadah, illahu, kecuali Allah. Tak ada melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Dan melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Ar-Rahmanur Rahim, iaitulah Tuhan yang bersifat dengan pemurah, Tuhan yang bersifat dengan maha penyayang. Baik, hak ni kita dapat dah.
Iman dan Islam kita dapat dah, maka kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wicerah kita di atas jalan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Bahkan anak cucu, seluruh anak cucu keturunan kita pun Allah Ta'ala jaga dengan iman dan Islam dan ihsan sekali, insya-Allah. Baik, bila Nabi perjelas begitu kepada musyrikin Quraisy bahwasanya Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang satu, Allah. Allah yang patut sembah. Mu tak perlu sembah patung-patung berhala ni. Lalu dia minta dalil lagi. Mari mana nak kata patut sembah Allah Ta'ala saja, dia kata. Bakpo tak perlu sembah. Bakpo tak perlu sembah patung-patung berhala hak lain 360. Ada bukti anak patung ni? Ada. Dia ni pergi sembah patung berhala tiap-tiap hari. Ketika buat haji pun dia pergi sembah patung berhala. Buat haji buat, tapi haji tu haji kerana patung berhala tu. Ada. Tengok apa dia sahabat-sahabat Nabi ketika mana pembukaan kota Mekah. Bila buka kota Mekah, sahabat Nabi bila nak buat haji, sahabat goyak ke Rasulullah, ya Rasulullah, koha dulu ya Rasulullah. Koha dulu. Tahun pertama pembukaan kota Mekah tu. Koha dulu. Pasal apa? Patung-patung berhala banyak selajak ni. Kena bersihkan dulu, bersihkan belakang. Maka bersih. Tahun depan nak buat haji, maka mari sahabat ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ni rasa canggung nak buat haji ni. Rasa segan nak buat haji ni. Pasal apa? Pasal ada 2 ekor patung berhala hak duduk di atas kepala bukit Safa dan Marwah. Hak duduk atas kepala bukit Safa dan Marwah nama Nailah dan Isaf ni. Ada 2 ekor ni. Kerana musyrikin pada ketika itu bila dia buat haji, dia pergi Safa, naik atas kepala bukit Safa tu, Safa atas bukit Safa, dia pergi gosok kepala patung. Nama Nailah. Dia pergi gosok kepala patung. Nailah ni gosok. Kemudian ular 7 kali juga, sama 7 kali. Apa dia? Ular pergi ke Marwah, siapa atas kepala bukit Marwah tu, kemudian dia pergi usap kepala patung. Isaf tu pula pergi usap kepala. Tujuan usap kepala kerana apa? Kerana nak ambil berkat daripada patung. Tu dia. Kerana nak ambil berkat. Maka sahabat kata canggung, rasa malu nak buat ni. Pasal apa? Hak buat ni dulu, hak apa kita nak buat ni pernah dibuat oleh musyrikin. Kepala bukit Safa dengan Marwah ni pula ada patung berhala. Segar ya Rasulullah. Lalu tu Allah Ta'ala buat turun, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Turun ayat tu. Tu dia. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah satu daripada kebesaran Allah. Maksud rasa malulah. Kebesaran Allah, hak dia duk buat tu, hak dia ambil daripada Allah, pada dia ubah ikut hawa nafsu dia. Tu dia. Dia sembah patung berhala. Dia tak boleh nak terima sembah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Sehingga bila Nabi beri penerangan pun, dia wayak ke Rasulullah, ya Muhammad, tolong wak mari dalil pada kami. Semua ni wak mari dalil pada kami. Sebab apa Allah Ta'ala Esa yang kena sembah pula, dia tanya. Lalu tu Allah Ta'ala kata apa dia? Inna fi khalqis samawati wal ard. Tu dia. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Langit dan bumi tu hakmu sendiri tahu bahawasanya Allah Ta'ala buat. Pakar kau fikir sendiri, patungmu tu mu buat kau. Kau patungmu buat langit dengan bumi, kau tok nenek kamu hak buat dia. Dia bila Nabi buat mari soalan begitu, kau fikirlah. Kau fikir sendiri lah. Moga akhir ayat ni moga akhir ayat ni Allah Ta'ala kata la ayatil liqaumin yaqilun. Allah Ta'ala kata ayat ni, tanda-tanda ni mari bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Lalu bila Allah Ta'ala kata inna fi khalqis samawati wal ard, bahawasanya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi tu semua Allah Ta'ala buat. Sebab tu kena sembah Allah. Tak ada orang lain hak buat. Allah Ta'ala semata hak buat. Pas sembah Allah lah. Tu dia.
Kemudian Allah Ta'ala kata waqtilafil laili wan nahar, dan pada pertukaran siang dan malam, malam dan siang. Bila mari malam kelik siang, bila mari siang kelik malam. Apa pertukaran siang dan malam? Pasal apa hak buat? Allah. Apa bukan patung berhala muda sembah tu hak buat? Ada la ayatil liqaumin yaqilun. Inilah tanda bagi orang yang berakal, dia nak fikir. Tapi kalau mu koyak lagu ni, mu tak boleh nak fikir juga kak. Mu ni tak ada akal lah, ibarat gitu. Tu dia. Kemudian Allah Ta'ala kata wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan bawa satu muatan yang sangat banyak yang boleh beri manfaat kepada manusia. Tengok kapal daripada dulu. Kerana dulu di kalangan musyrikin dulu, dia duk jual kan, duk menjajah. Ada. Bawa barang-barang setengah daripada jalan hak dia guna, maka dia guna jalan air, guna kapal bawa muatan. Siapa ke learning? Ada. Import barang guna kapal besar, ada kontainer. Tidak semua barang-barang yang ada atas tu dimanfaatkan oleh manusia. Pasal apa hak memperjalankan kapal tadi? Allah pakau fikir la ayatil liqaumin yaqilun. Bagi orang-orang, tanda ini bagi orang-orang yang berakal, dia akan fikir. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ma anzalallahu minas samai mimma, dan apa yang Allah Ta'ala buat turun daripada langit, iaitulah air. Tidak langit, daripada langit Allah Ta'ala buat turun air kan, air hujan. Setengah tempat ada, setengah tempat tak ada kemarau. Kemarau tak ada air hujan. Pak kita ni pula melipoh air hujan. Kadang-kadang bila hujan lama sikit mari rasa takut pula. Tidak gitu ke dah. Nak royak apa? Bila tak ada air hujan maka kemarau. Bila kemarau orang kelapar. Oleh kerana tumbuh-tumbuhan tidak hidup, binatang ternakan tak boleh minum air. Kita sendiri kata tak ada air 24 jam apa rasa? Kalau tak ada air dengan tak ada api, hak mana so kita pilih? Tak ada air dengan tak ada api, kita pilih hak mana? Tak ada api, tak ada air dah. Kalau tak ada api kita boleh tunggu esok siang, insya-Allah cerah. Kalau tak ada air tuan-tuan lagu mana, ibarat kata 24 jam tak mandi, tak kira lagi. 48 jam tak mandi, air rasa belengah habis ah. Tak boleh nak buat apa? Nak minum tak boleh, semua guna air kan? Kita mandi, kita basuh badan. Tu dia. Maka Allah Ta'ala buat turun air daripada langit. Siapa hak buat turun? Allah. Bukan Tuhan-Tuhan berhala hak kamu sembah tu. Kemudian fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Apa dia? Kemudian menghidupkan Allah Ta'ala dengan apa dia? Dengan air tadi akan bumi. Allah Ta'ala buat perhidup bumi. Tubik tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuhan kita jadi makanan kita, jadi makanan binatang-binatang. Ba'da mautiha, hak dulu mati bila turun hujan hidup. Bila turun hujan hidup. Wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah Ta'ala membangkitkan daripada bumi tadi kulli dabbah, segala tumbuh-tumbuhan. Segala tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah Ta'ala membiakkan wa tasrifir riyah. Allah Ta'ala biakkan. Biakkan binatang-binatang daripada tumbuhan-tumbuhan tadi. Ada binatang-binatang yang membiak. Kemudian Allah Ta'ala kata was-sahabil musakhkhar. Was-sahabil musakhkhar. Begitu juga Allah Ta'ala kata pada peredaran angin dan awan yang tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terapung-apung di langit dengan bumi, antara langit dengan bumi. Siapa dia hak buat? Ada awan hak boleh terapung antara langit dengan bumi. Kemudian dia bergerak ke suatu tempat yang diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia berhenti, pas turun air hujan situ. Pasal apa dia hak suruh lagu tu? Siapa dia hak buat? Ketidak Allah. La ayatil liqaumin yaqilun. Inilah tanda kenapa kamu kena sembah Allah, bukan patung berhala. Kerana bukan dia hak buat, Allah hak buat. Dah. Kemudian Allah Ta'ala kata la ayatil liqaumin yaqilun. Tu ngelah tu. La ayatil liqaumin yaqilun.
Inilah tanda bagi orang yang nak berfikir, kena sembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan yang lain. Pas kita sembah Allah Taala dak, kita ada i'tiqad, kita sembah Allah, iman kita ada. Pas kalau orang tak semaya, tengok orang tak semaya. Hak kita kata ihsan tadi kan, orang hak tak semaya, dia ada iman dak? Ada iman. Habis-habis tidak dia tak semaya tu kerana apa? Kerana malah. Pas kerana malah tak semaya, kufur ke tidak? Kufur nikmat, bukan kufur gugur iman dak, kufur nikmat. Maka hak tak semaya ni kalau kita kata begini, pas kalau kata mu malas semaya, kalau kata mu malas semaya, mari kita pergi sembah tokong. Apa jawab dia? Dia kata, "Ai mana boleh?" Dia kata. Tidak gitu kan? Orang hak tak semaya ni. Kita kata, "Mari pergi sembah tokong, kita pergi sujud kepala lutut tokong." Kita kata dah. Dia jawab ke mana? Dia jawab, "Mana boleh?" Dia kata, "Tokong bukan Tuhan. Pas apa Tuhan? Allah." Ada iman, ada iman. Tapi kita ni tak ada ihsan. Bila mari sabar. Bila mari buat sabar, kita lupa sikit pada Allah. Kita tengok orang menego bila kaya sikit, apa kaya? Mu tengok aku nego lagu mana? Dia jawab gitu. Mu tengok aku nego lagu mana? Siang dan malam ku bernego. Ada, ku cari customer, ku balas WhatsApp customer. Ada. Ni aku dapat hari ni. Lupa Allah Taala, ni ihsan. Kita tak ada ni, kita kurang ni. Maka semua benda ni kita perlu didikan. Kita kena didik diri kita. Kalau tak didik, maka mana mungkin kita nak dapat ihsan dalam diri kita. Serupa kata berzikir kepada Allah, kalau tak didik tak jadi. Apa kata ada duk baca, tu khatib duk baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan malaikat-malaikat berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei segala orang-orang beriman, berselawatlah ke atas nabi. Berselawatlah ke atas nabi. Allah Taala suruh kita selawat. Kalau tak didik untuk kita selawat, mana mungkin kita nak selawat dengan tangga 100 sehari, 300 sehari. Berat. Walaupun semetal ya, tapi berat nak buat tu kalau tak didik diri kita. Supaya juga kata syukur dengan sabar tadi. Kalau tak didik diri kita, maka bila terima nikmat kita lupa Allah. Semua benda tu ihsan, kita kena didik diri kita. Apa sabar? Nabi ajar pada kita bila ditimpa musibah. Bila kita ni ditimpa musibah, Nabi SAW ajar pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kena kata kepada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah radhiyallahu anha satu malam dia duduk sekali dengan Nabi. Bila duduk sekali dengan Nabi ni, pas mapuh api pelita rumah Nabi mapuh, terpadam mapuh. Maka Nabi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata kepada dia, sesungguhnya inna lillah, kita ni bagi Allah Ta'ala, mari daripada Allah, pada Allah kita berserah. Kita kata begitu. Nabi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah kata, hanya kerana lampu padam, api mapuh. Dia kata, ya Rasulullah kata, hanya kerana api mapuh pun kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak kata begitu. Apa kalau kita tak didik diri kita, pas ditimpa musibah, bila ditimpa musibah, ada orang mari nasihat pada kita, kena sabarlah sikit. Orang ayat pada, sabarlah sikit. Pas tengah orang ni, dia kata mana? Dia kata, mu boleh tak kena atas batai hidung mu, kena kat aku mu boleh royak aku sabar. Tak kena atas mu tak apa. Dia jawab gitu. Apa ada orang mari royak mana? Bila suruh dia sabar, orang mari royak, dia jawab mana? Dia kata, aku kalau sikit boleh sabar, kalau banyak tak. Jawab gitu. Apa bila royak suruh sabar, dia kata mana? Aku lama dah sabar. Perkataan seperti ini, ibu ayah sekalian, kita kena ingat apa dia? Perkataan ini menggemukkan syaitan. Menggemukkan syaitan. Kita kena nak ikut syaitan, nak ikut Nabi ya. Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah
tanda kita berserah diri kepada Allah pada apa dia? Pada ibadat kita. Pada ibadat kita. Jadi sekadar tu saja kita isar ke? Isar dah. Sekadar tu saja berkali pani ada tahlil dah. Ada tahlil pani. Ada tahlil. Jadi kita berhenti sekadar ni saja. Apa yang baik daripada Allah dan apa yang lemah tu daripada kelemahan hamba sendiri, hamba minta maaf banyak salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmik wa ab'idna an-nisyan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.